Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1103. Antara paparan utama. Kata FBI, dana 1MDB dikenduri lebih daripada 3 bilion US dollar. Bangkai gajah takkan boleh ditutup dengan nyiru. Penyelenggara data rakyat swasta tidak boleh diterima. Malaysia nombor 2 dalam indeks kapitalisme kronik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menarik untuk dikongsi laporan akhbar The Age Market yang bertajuk Roger Ng Fraud Trial in New York, The Plunderers of 1MDB, who stole more than 3 billion US dollar. Jika diterjemah ke dalam bahasa Melayu, ia bermaksud pembicaraan penipuan Roger Ng di New York, penjara 1MDB yang mencuri lebih 3 bilion US dollar. Minggu lepas, Mahkamah Persekutuan di Brooklyn, New York buat pertama kali mendengar berapa banyak wang telah dibayar sebagai suapan dan sogokan dalam skandal 1MDB. Pembiaya dalam buruan Low Tech Joe atau lebih dikenali sebagai Jolo mengumpul jumlah terbesar wang hasil penjarahan One Malaysia Development Berhad 1MDB iaitu 1.42 bilion US dollar daripada 3 terbitan bond syarikat milik kerajaan itu bernilai 6.5 bilion US dollar dalam tempoh 2 tahun. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak pula membawa pulang 756 juta US dollar yang dimasukkan ke dalam akaun peribadinya dalam syarikat cengkerang Jolo. Semua ini didengar menerusi keterangan Eric Vendon, ejen Biro Siasatan Persekutuan FBI yang mengesan aliran keluar dana daripada 3 transaksi bond yang telah diaturkan oleh Goldman Sachs Group Incorporation untuk 1MDB. Vendon, akaunten forensik untuk FBI, berkata beliau menyelongkar 59,000 rekod bank untuk menentukan ke mana arah aliran wang itu pergi dalam penyelewengan borong dana 1MDB. Selain pembayaran kepada Jolo dan Najib yang menakjubkan, Vendon berkata amaun yang dikelepet adalah jumlah bersih selepas sogokan dibuat. Anak tiri Najib, Riza Aziz, juga mengaut 238 juta US dollar daripada urus niaga tersebut dan menggunakan wang itu untuk membiayai dan menghasilkan filem popular The Wolf of Wall Street. Roger Ng mengkelepet 35.1 juta US dollar daripada 2 transaksi bond, manakala Timothy Lesner mengutip kira-kira 2 kali ganda atau 73.4 juta US dollar, kata Vendon. Warga asing yang membantu dalam projek atau urus niaga palsu yang membenarkan wang diselewengkan daripada 1MDB kononnya untuk pelaburan juga diberi ganjaran yang lumayan. Khadim Al-Qubaisi, bekas pengarah urusan International Petroleum Investment Company IPIC milik Kerajaan Abu Dhabi yang menjamin 2 daripada terbitan bond 1MDB menerima 472.8 juta US dollar, manakala Muhammad Badawi Al-Husaini, bekas Ketua Pegawai Eksekutif ABAR, menjarah 76.6 juta US dollar. Duta Emirat Arab Bersatu ke Amerika Syarikat Yusuf Al-Otaiba yang didakwa membantu melobi pinjaman tersebut kepada 1MDB menerima 40 juta US dollar daripada 3 projek terbabit, kata Vendon. Wall Street Journal sebelum ini melaporkan bahawa Al-Otaiba mempunyai hubungan lama dengan Jolo. Pada 2019, Al-Qubaisi dilaporkan telah dijatuhkan hukuman penjara 15 tahun dan Al-Husaini 10 tahun di Abu Dhabi. Kedua-dua lelaki itu mendapat keuntungan daripada urus niaga palsu itu dengan menyalurkan dana 1MDB melalui Abar Investment PJS Limited, sebuah syarikat berdaftar British Virgin Island yang dikenali sebagai Abar palsu kerana ia bukan anak syarikat sebenar IPIC. Anak syarikat sebenar Abar Investment PJS tidak mempunyai limited dalam namanya. Akaun Abar palsu itu dimiliki oleh kedua-dua lelaki terbabit. Kesaksian Vendon juga menyediakan senarai yang lebih komprehensif kumpulan penasihat Najib yang turut menerima sogokan daripada 1MDB. Pertama, seorang yang hanya dikenali sebagai Yan Yahya menerima sogokan terbesar iaitu 4.9 juta US dollar daripada 2 bond iaitu 900,000 US dollar daripada projek Magnolia dan 4 juta US dollar daripada projek Maximus.
Ketua Arwah Ketua Setiausaha Sulit Najib Dato' Azlin alias menurut vendor telah dibayar $980,000. Ketiga, tidak ketinggalan Dato' Amhari Effendi Nazaruddin bekas pegawai khas Najib menerima $895,000 antara 2012 dan 2013. Pada 2019, ketika perbicaraan Najib 1MDB tenor, Amhari memberi keterangan hanya memperoleh pinjaman $200,000 daripada Low untuk membeli rumah. Vendon juga mendedahkan senarai kaki tangan 1MDB yang turut menjarah dana kekayaan negara itu antaranya. Bekas penasihat perundangan 1MDB Jasmine Lu Aiswan mengaut $12.6 juta dalam 3 tawaran bond berkenaan. Menurut keterangan vendor melalui syarikat cengkerang yang dimilikinya bernama Riverdy, Jasmine Lu memindahkan $3.7 juta kepada firma guaman di New York untuk membeli sebuah apartmen di Manhattan. Pengarah kewangan Terence Geh yang merupakan penandatangan pada ketiga-tiga perjanjian bond itu menerima $2 juta. Begitu juga bekas ketua pegawai pelaburan Vincent Koh. Pekerja kurang dikenali bernama Nur Zahid Taib dan Jeremy Lee pula masing-masing menerima $2 juta dan $1.7 juta. Semua wang dalam keterangan vendor adalah dalam dolar Amerika. Kalian buatlah kiraan sendiri jika $1 bersamaan dengan RM4.20. Kenduri sakan gerombolan ini menjarah dana kekayaan negara. Mujur dalam dunia tanpa sempadan, kita ada media yang komited untuk melaporkan kebejatan tanpa takut. Justru, kami di Jom Channel dapat menyiarkan apa yang tidak tersiar dalam TV Perdana. Bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Madinah Muhammad berkata beliau dan Tan Sri Amrin sangat bimbang terhadap dakwaan berkaitan laporan audit One Malaysia Development Berhad, 1MDB yang dibincangkan secara meluas di seluruh dunia tetapi dirahsiakan di negara ini. Dengan laporan Ketua Audit dalam simpanan saya dan isu mengenai 1MDB yang kami maklum, kami semua dalam kerajaan perlu berhati-hati berhubung isu itu dan kami lebih suka tidak menyebut atau bercakap mengenainya. Ia seperti satu persefahaman dalam kalangan kami untuk tidak bercakap mengenainya dan laporan audit iaitu asal itu berada dalam simpanan saya. Saya bertanya kepadanya apa yang ada dalam laporan itu, sama ada beliau boleh memberitahu saya terutamanya mengenai Perdana Menteri dan pelibatan dalam 1MDB. Itulah cara saya membangkitkan perkara itu. Saya ingin mendengar daripadanya memandangkan beliau menjalankan audit 1MDB tetapi beliau keberatan dan berkata beliau tidak boleh mengesahkan dan saya membiarkannya begitu sahaja. Kata Madinah dipetik bernama. Madinah, saksi pendakwaan ke-12 itu berkata demikian ketika disoal balas peguam bela Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah dalam pembicaraan kes yang dihadapi bekas Perdana Menteri Najib Razak dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Arul Kanda Kandasamy atas dakwaan meminda laporan akhir audit 1MDB. Perbuatan mereka didakwa dilakukan di Kompleks Jambatan Perdana Menteri, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Putrajaya antara 22 dan 26 Februari 2016. Kedua-dua mereka didakwa mengikut Seksyen 23-1 serta 24-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana lebih tinggi jika sabit kesalahan. Terdahulu pada 30 September 2021, bekas Ketua Setiausaha Sulit Najib Razak iaitu saksi pendakwaan ke-11 Tan Sri Shukri Muhammad Saleh dalam keterangannya di mahkamah berkata, pada 26 Februari 2016, saya jumpa Najib di pejabatnya dan Najib arahkan saya lebih kurang kata macam ini. Shukri, anda beritahu audit agar isu sensitif dan tak relevan seperti Jolo dalam 1MDB tak dimasukkan dalam laporan. Bagaimanapun, Datuk Nur Salwani Muhammad, kini Timbalan Ketua Audit Negara yang diarah memusnahkan salinan asal laporan audit 1MDB itu secara rahsia telah menyimpan satu daripada salinan asal laporan tersebut yang disediakan Jabatan Audit Negara pada 2016. Madinah menafikan bahawa beliau berdiam diri kerana melindungi jawatannya yang disandangnya semasa pentadbiran Najib. Kata Syafiee, anda tidak bersemuka dengan Najib kerana anda menyedari beliau akan relevan dengan tempoh anda sebagai Ketua Audit Negara. Anda mendapatnya daripadanya. Anda tidak membangkitkannya untuk melindungi jawatan anda. Madinah menjawab tidak. Syafiee terus menggasak Madinah bahawa beliau pergi berjumpa Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir pada 2018 kerana menyedari semua disingkirkan daripada jawatan berikutan kemenangan Pakatan Harapan. Anda mahu melindungi jawatan anda dan menjadi seorang lagi Datuk Nur Salwani Muhammad untuk memihak kepada PM ketika itu, kata Syafiee. Madinah menjawab, saya tidak setuju. Walaupun kerajaan Pakatan Harapan berjaya ditumbangkan oleh gerombolan tebuk atap yang terdiri daripada bersatu,
PAS, UMNO, GPS, PBS dan STAR, namun bangkai gajah tidak boleh ditutup dengan nyero. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata ketika MySejahtera dibangunkan, hak milik aplikasi itu diberikan kepada Majlis Keselamatan Negara MKN. Syarikat berpengkalan di Singapura KPI Soft Malaysia Sdn Bhd pula bertanggungjawab menguruskan aplikasi berkenaan. Bagaimanapun, katanya Jemaah Menteri pada 26 November tahun lalu bersetuju agar pemilikan aplikasi MySejahtera dipindahkan daripada MKN kepada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bagi memudahkan pengoperasian sistem, pemantauan dan pengesanan kontak dan memperkasa bahan mengenai kesihatan awam. Selaras keputusan Jemaah Menteri ini, satu jawatankuasa pemandu ditubuhkan yang dipengerusikan sendiri oleh saya dan dianggotai pelbagai agensi berkepentingan seperti Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, MOSTI, Agensi Keselamatan Cyber Nasional, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia dan Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia. Ini bertujuan mengadakan rundingan bersama syarikat pengendali MySejahtera. Justru tidak timbul isu penjualan aplikasi MySejahtera kepada pihak swasta. Sebagai penjelasan, pemindahan ini bukan daripada syarikat swasta kepada KKM tetapi daripada agensi kerajaan lain kepada KKM. Katanya ketika menggulung perbahasan mengenai MySejahtera di Dewan Negara kemarin. Sementara itu, menjawab isu rundingan bagi kos lesen aplikasi MySejahtera, Khairy memaklumkan proses rundingan kini di peringkat akhir dan semakin hampir ke fasa menandatangani perjanjian. Harga yang saya dengar di pasaran 300 juta lebih, tetapi saya boleh nyatakan di sini bahawa harga yang kita rundi ini jauh lebih rendah daripada 300 juta ringgit. Saya faham semua ingin tahu berapa kosnya, tapi kita masih dalam rundingan dengan pihak perbendaharaan dan apabila ia dimuktamadkan, kerajaan akan umum secara telus kepada semua. Itu komitmen saya, katanya. Khairy berkata pelayan MySejahtera adalah di Kuala Lumpur, bukan di Singapura. Beliau menjelaskan bahawa data yang disimpan selama 90 hari dan selepas itu ia akan terhapus dan tidak dapat dikesan lagi. Adakah semua sudah puas hati dengan jawapan menteri berkenaan? Belum lagi. Ketua Pemuda Keadilan AMK Akmal Nasir mempertikaikan kenyataan Khairy bahawa MySejahtera milik penuh kerajaan, sedangkan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC berkata aplikasi tersebut dimiliki oleh MySG Sdn Bhd yang membelinya daripada KPI Soft Malaysia Sdn Bhd yang kini bertukar nama menjadi Entomo Sdn Bhd. Akmal berkata di Singapura, aplikasi yang serupa berhubung COVID-19 dibina oleh badan berkanun bernama GovTech dengan kerjasama dengan Kementerian Kesihatan. Beliau juga membangkitkan mengenai data kawalan pergerakan rakyat Malaysia yang dimiliki oleh KPI Soft selama 2 tahun. Kata Akmal, Corporate Social Responsibility CSR patut untuk berkhidmat kepada masyarakat. Tetapi ini nak buat untung sampai 300 juta ringgit, apa cerita? Lagi tepat 338.6 juta ringgit. Belum masuk charge-charge lain macam deal pintu belakang. Kos charge tidak masuk akal kerana di Singapura kosnya hanya 2.4 juta dolar Singapura iaitu 7.6 juta ringgit. Jauh beza siapa yang buat untung. Soal ahli Parlimen Johor Bahru itu. Untuk adil, jom channel menghubungi sumber yang memiliki kepakaran dalam bidang sama bagi mendapat pencerahan. Berhubung penempatan pelayan di Kuala Lumpur, sama ada pihak luar negara boleh mendapat akses data yang dikumpulkan, beliau berkata, ya boleh, memang boleh menerusi data replication atau replikasi data. Maksudnya, ia satu teknik di mana pangkalan data disalin tepat, dipindahkan atau diintegrasikan dengan lokasi lain. Mengenai persoalan data milik KKM, sama ada penyelenggara masih boleh mengakses data tersebut, sumber berkata dalam kerja penyelenggaraan, pengurusan pangkalan data mesti dilakukan. Ya, mesti boleh sebab penyelenggaraan mesti kena buat database management, database backup, jawabnya. Mengulas mengenai usia data selama 90 hari sebelum terhapus, beliau yang pernah bertugas mengesan pergerakan pengganas berkata, waktu 90 hari itu tidak penting. Yang penting nama, nombor IC, alamat, kecenderungan melawat premis dan banyak lagi. Data ialah lombok emas digital pada masa sekarang, tegasnya. Rumusannya, jaminan Khairy tentang keselamatan data dan privasi pengguna MySejahtera masih boleh dipertikaikan. Justru pembabitan swasta sebagai penyelenggara data rakyat Malaysia tidak boleh diterima. Lebih-lebih lagi sikap pihak swasta yang diketahui umum bergerak demi keuntungan. Kenapa KKM pilih MySG Sdn Bhd secara runding terus? Ini pun masih kabur. Kronisma melanda negara di mana dalam bahasa ekonomi usahawan rent-seeking pencari sewa menggunakan hubungan mereka dengan negara untuk memaksimumkan keuntungan, kata akhbar British The Economist.
Untuk mengukur kelaziman kegiatan kronisme di seluruh dunia, The Economist mengklasifikasikan sumber utama kekayaan 2,755 bilion kepada sektor kroni dan bukan kroni. Menurut The Economist, sektor kroni termasuk mereka yang terdedah kepada pencarian sewa kerana jenis perniagaan yang berdekatan dengan negara seperti perbankan, kasino, industri pertahanan, pembinaan dan ekstraktif, contohnya pembalakan, cari gali minyak dan pelombongan. Kami mengagregatkan data mengikut kewarganegaraan jutawan itu yang dinyatakan sebagai sebahagian daripadanya keluaran domestik negara kasar KDNK. Jelas The Economist mengenai kaedah kajian yang digunakannya. Senarai ini dinamakan Indeks Kapitalisme Kroni. Ia digunakan untuk mengukur betapa berat sebelahnya ekonomi kepada orang kaya dan berkuasa di sesebuah negara. Berdasarkan dapatan The Economist bagi tahun 2021, amalan kronisme dalam ekonomi Rusia kekal di tangga teratas sejak 2016. Malangnya Malaysia berada di tangga kedua dalam tempoh yang sama. Ini bermakna amalan kronisme dalam ekonomi di negara ini jauh lebih buruk berbanding jiran-jiran di negara ASEAN seperti Singapura di tangga ketiga, Filipina keempat, Indonesia ke-8 dan Thailand ke-9. Kapitalisme kroni ini seiring dengan amalan pencarian sewa di mana golongan berkepentingan berusaha untuk mendapatkan faedah ekonomi yang maksimum dengan usaha yang paling sedikit. Dalam bahasa mudah, kapitalisme kroni merujuk kepada satu sistem di mana perniagaan secara rahsia mencari rakan kongsi di kalangan ahli politik untuk mendapat kelebihan seperti permit, subsidi dan kemudahan lain. Ada kalanya ia amat serius sehingga menyebabkan perubahan dasar kerajaan. Ada kalanya ia bersifat monopoli dan ada yang disertai dengan perbuatan yang menyalahi undang-undang negara. Nampak tak mengapa Malaysia kekal di tangga kedua sejak tahun 2016? Dasar ekonomi negara sejak puluhan tahun lalu tidak menjana ekonomi dan memperbaiki jurang kesenjangan antara kaum, sebaliknya menyuburkan apa yang kita lihat sebagai kapitalisme kroni. Kita ambil dua syarikat sebagai contoh. Pada 19 Januari lalu, Genting Hong Kong Limited memfailkan untuk menggulung syarikat itu dalam salah satu kegagalan terbesar oleh pengendali pelayaran di seluruh dunia selepas wabak COVID-19 melanda industri dan mendorong anak syarikat pembinaan kapal Jermannya menjadi insolvensi. Biasalah dalam perniagaan ada untung dan rugi. Namun apa yang meranjatkan ialah 3 bank Malaysia telah dibenarkan memberi pinjaman tanpa jaminan kepada syarikat judi tersebut. 3 bank Malaysia, Malayan Banking, CIMB dan RHB dinamakan sebagai antara pembibitan tidak bercagar utama Genting Hong Kong dengan nilai sebanyak 600 juta US dollar. Atas dasar apa syarikat tersebut boleh mendapat pinjaman sedemikian? Baru-baru ini bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak beria-ia membawa usul supaya kerajaan persekutuan campur tangan dengan mengarahkan institusi milik rakyat seperti Petronas, Khazanah atau Pemodalan Nasional Berhad PNB untuk menyelamatkan Sapura Energy Berhad yang berdepan masalah kewangan. Anda fikirlah kenapa agaknya? Cubaan Kerajaan Pakatan Harapan untuk mengamalkan due diligence dalam penganugerahan kontrak usaha sama, pinjaman dan lain-lain sebagai kaedah ke arah pembanterasan rasuah dan kronisme semula ini kalah dengan naratif no Anwar no DAP. Dengan sinis, rakyat sentiasa memahati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari reporterjomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.